So kita akan tengok so saya bagi saya share, saya check dulu dekat saya punya dekat saya punya Facebook. Masuk ke tak masuk? Saya akan nampak Kak As live lah. Okay. So, hi everyone. Hi. Saya baru first time. Cuma orang belum masuk lagi sebab kosong lagi kan. Okay. So, kesini sikit. So, kita nak first time live. So, kita ada first orang nampak situ. Hai, apa khabar? Macam mana kita nak tengok nama dia? Kita nampak ada orang situ tapi belum nampak lagi. Belum Ada nampak orang baru lagi. tengok. Saya letak komen kita tak nampak lah nama dia. Belum. Macam tu. Okay. Perkenal diri dulu lah. Kenal diri dulu. Saya Coach Asmira. Ni angel saya, Wow. Coach Tin. Kami dekat Kelab Nutrisi Melawati. Yes, nama kelab ni is My Nutrition Garden. Saya dah 4 tahun ulang alik ke sini. Apa nama lupa nak cakap apa ya. Hai Fatima. Hai. Apa nak cakap? Lupa lah. Lupa. Ni first time saya nak buat live. First time nak buat live. Nak sebarkan kebaikan tujuannya. Nak ajak orang jadi sihat melalui pemakanan. Saya belajar pun daripada coach saya juga. Kami buatnya sihat melalui nutrisi, makan seimbang. Macam-macam kita belajar kat sini tahu, bukan nak cakap ni tak elok, makan ni tak elok ke, makan ni elok ke. Kita belajar macam ada dia punya jadual dia. Hari pertama belajar apa, hari kedua belajar apa. Macam mana kita nak sihat. Maksudnya bukan yang kita kata ambil produk ni bagus, ambil produk ni bagus. Langsung dia tak cerita pasal produk apa benda tu. Dia cuma ceritakan pasal contoh topiknya kepentingan air. Nampak terbalik terbalik kan, biasanya terbalik kan. Kalau orang apa kan, orang tu terbalik. Sekejap, si Ima tanya, I'm doing fine. Hai Ima. Siapa masuk tu? Nama dia Ashu Siti. Ashu Siti macam pernah dengar. Siti. Kawan Kak As kot. Ya, kawan Kak As. Hai Kak Ashu Siti. So kita sedang betul nama dia Ashu Siti. Betul. Sedang bagi tahu yang kita ni dekat Kelab Nutrition Club. Yeah. Apa yang kita buat kat sini, kita nak ajak orang jadi sihat melalui pemakanan. Ya, betul. Sebab kebanyakan kita sakit pun melalui pemakanan. Sambung. Okay, sambung. Hi everyone. So nama tu Elia Nikman. Siapa tu Kak As? Hai, ramainya kawan Kak As ni. Bestnya. Okay. So, saya nak kenalkan diri saya pula. Nama saya Fatima. Saya ada untuk kawan-kawan Kak As yang baru berkenalan dengan saya. Saya dah buka kelab nutrisi ni, namanya My Nutrition Garden. Saya dah buka ni daripada tahun 2010. Apa tugas kami dekat dalam ni? Kami adalah community center. Community center tu maksudnya tempat kita punya penduduk area sini berjumpa, berkumpul. Kita hanya bercerita mengenai nutrisi, mengenai kesihatan, mengenai hidup yang baik, benda-benda yang baik-baik, yang positif. Kita cuba elakkan sebaik mungkin untuk cakap benda-benda lagi. Tak ada. Potong. Tak ada. So kita cuba cakap benda yang baik-baik je. So sebelum tu saya nak share dulu. Sekejap ya, saya nak share dulu. Ini adalah saya punya story. Kalau siapa yang tak pernah tengok, tertutup pula kawan Kak. Okey, sekejap ya, saya share dulu sekejap. So, I akan sini. Saya share. Ini saya punya story. Kalau tengok dekat sini, ini saya dulu masa umur saya 32 tahun. Okey. So, masa umur saya 32 tahun, nampak tak tu? Besar kan? Tebal. So, masa umur saya 32 tahun, masa tu saya dah bekerja di bidang IT selama 17 tahun. Okey. Lama saya kerja. So daripada saya kurus, dia jadi gini. Jadi gini. So ramai orang macam tu, betul tak? So itu apa yang saya alami. Kenapa jadi macam tu? Sebab bila saya kerja dekat bidang IT, selalunya saya kerja dekat depan komputer. Rupanya kita lupa benda-benda ni, gadget-gadget ni semua sebenarnya adalah boleh menyebabkan you jadi stres. Sebab benda ni adalah kita panggil radikal bebas. Radikal bebas yang boleh menyebabkan, boleh mengganggu kita punya sel. So, saya jadi stres. Kulit saya jadi sangat kusam.
Lepas tu saya punya masalah kesihatan dia saya ingat terus. Hai Cik Medan. Hai Cik Medan. Cik Medan aduh je. Lepas tu dia Dah, Cik Assalamualaikum. Medan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Selamat petang ya, selamat petang. Okey, saya sambung sikit ya. So alhamdulillah. Ya sebelum tu bila saya stres selalunya makan. Bila saya rasa buat aktiviti yang saya happy pun saya makan. Bila saya balik rumah kadang saya tidur lewat. Kadang jumpa kawan-kawan lewat-lewat malam pun saya makan. So itu zaman masa umur 20 lebih itu adalah aktiviti kita selalunya, betul tak? Itu aktiviti kita selalunya. Itu yang menyebabkan saya naik berat badan. So berat badan saya bukan naik sikit, naiknya mendadak. Menyebabkan saya punya hormon jadi tak teratur. Perempuan kalau ada masalah hormon dia akan jadi sangat-sangat stres. Lepas tu bila tak teratur, jerawat saya jadi menaik banyak dekat sekitar sini. Sekitar kat bawah ni. Orang yang ada masalah hormon, you akan perasan jerawat you banyak dekat sekitar dagu, dekat tepi-tepi ni. Kalau dia susah nak hilang, maksudnya you ada masalah hormon. Yang itu kena cari dengan kita punya coach macam mana nak bantu untuk anda kontrolkan balik masalah hormon. Kita ada Ustaz Fuad. Ustaz Fuad. Assalamualaikum. Maksudnya kita sebelum ni kita salah anggap. Kita ingatkan semua-semua tu sebab kita tak cukup cuci muka lah. Betul. Pergilah buat rawatan sini, rawatan sana. Padahal dana makan kita tu yang membuatkan kita jadi macam tu. Betul. So dulu dah banyak membazir duit kan. Pergi treatment sana, treatment sini. Sekarang ni ada treatment yang paling murah sekali. Betul. Paling murah, paling bermanfaat. Hanya melalui pemakanan. Waalaikumsalam Ustaz. Saya dekat kelab saya di Taman Melawati, namanya My Nutrition Garden. So, saya ulang sikit lagi. So ini gambar saya masa umur 32. Ini udah umur 40, mungkin dalam 42 tahun. Gambar saya tak ada, masih dalam telefon je. Saya kat rumah. Tapi saya ambil baru 4 tahun. Lambatlah saya sedar. Ada kawan ajak datang lah. Sekarang umur saya 50 tahun. Baru saya nak berjinak-jinak ajak orang buat baik kan. Tapi tak terlambat kan. Masih ada peluang saya nak. InsyaAllah amal jariah lah. Alhamdulillah. Bila you tahu cara makan yang betul, bila you ada support group ni maksudnya kawan-kawan dekat dalam kelab ni sama-sama tolong. So alhamdulillah memang kita banyak dapat result yang bagus. So bagi saya share dulu yang sangat share tu. Ya betul, ini saya. So kita ada lagi kelab member kita tu yang loose weight begitu. Nampak tak muka, nampak lagi segar. Okay, so saya nak tunjuk yang umurnya 60 lebih tapi nampak lagi muda. Okay, you tengok ya. Yang ini nampak gambar dia selepas hanya beberapa minggu. Ini selepas setahun. Wah, selepas setahun. Nampak tak beza? Apa produk ini umur produk apa kecantikan. Betul, tak perlu. Hanya tukar cara makan, minum air yang secukupnya. Alhamdulillah minum air secukupnya dan kena sentiasa happy dan 20% adalah exercise. Tipulah 50 tahun. Ini 50 tahun. Ya, ini 50 tahun. Saya 45 tahun ni. Tapi yang ini 60 tahun. Serius ya, yang ini 60 tahun ya. Ini 60 tahun. So itulah rahsianya nutrisi. Saya percaya dekat dalam ni ramai yang nak tahu apa benda tu nutrisi. Boleh tak share sikit nutrisi tu apa? Sikit-sikit. Nutrisi. Masya. Kak Siti punya menantu. Nutrisi. Yang tahunya nutrisi tu makan sihat lah. Dulu ingatkan macam Milo tu nutrisi lah. Apa nama orang Sanskrit tu nutrisi lah yang baik untuk keluarga kita. Sebab kita kan dah ada keluarga. Yang penting tu kita nak bagi anak-anak kita makan sihat. Kita dengar apa yang orang iklankan itu, kita ingat itu baik. Kita pun bagi lah. Tapi kenapa tak jadi baik? Kenapa tak jadi baik? Tapi saya sebenarnya baru je kenal belah ni. Walaupun orang kata orang dah ramai kenal, saya baru je kenal. Itu pun dia dalam belakang yang ajak. Lepas tu dia kata ada edukasi, ada ilmu. Itu yang tarik saya belajar lah. Sebab saya tak nak ikut-ikut saja kan. So datang sini baru tahu, nutrisi itu apa sebenarnya. Panjang lebar ceritanya. So kalau orang nak tahu lebih mendalam sikit, nutrisi itu maksudnya umpama zat-zat yang diperlukan oleh badan. Lemak pun nutrisi juga. Karbohidrat pun nutrisi juga.
protein pun nutrisi juga, vitamin, mineral pun adalah nutrisi. Cuma masalahnya zaman sekarang, especially rakyat Malaysia, kita selalu ambil nutrisi yang tak seimbang. Kita nak kan seimbang barulah badan sihat. Sebab tak tahu. Orang bagi tahu. Saya duduk rumah. Betul. Tak tahu. Cakap tim aku stres dengan komputer. Saya stres dengan mesin jahit. Ya, sebab Kak Az adalah kerjanya menjahit. Stres dengan mesin jahit. Dah senyum pun tak pandai. Betul. So bila makan pun tak cukup nutrisi. Kita ingat dah betul lah kita makan tu. Betul dah kan? Rupanya kita tak tahu ada makro, ada mikro semua kan. Memanglah banyak lah. So dekat kelab baru tahulah ada mikro, ada makronutrien, ada phytonutrien. Terror kita kan. Tu Cik Medan samalah, saya pun baru nak kenal. Sama-sama kita belajar. Azram kawan sekolah dulu. Hai Azram. Mazna Razali pun kawan sekolah je, kawan sekampung. Okay. So hari ni first time adalah Kak Az buat live dari dia punya Facebook live. Hi Stella, how are you? Next round kita nak join lah pula Coach. Boleh. So siapa yang nampak nama Stella tu, Stella pun dah turun sangat banyak. Dia pun tukang jahit juga. Oh, Stella yang dekat Danang Kota. Kita nak pergi rumah dia siapa? Yes. Stella, orang panggil dia apa? Stella lah. Filipin kan? Yes. Stella. Hai Stella. Ingat saya tak? Yes. Okay, so semacam Stella sendiri dah turun berapa puluh kg. Saya turun 8 kg, kekal selama 13 tahun. Kak Az turun berapa kg? Kak 12 kg. Dulu dia kata Kak Az tak gemuk pun. Tak gemuk pun. Kononnya, rupanya bila ikut program turun sikit. Sekarang dah total lebih kurang dekat 12 kg dah turun. Memang tujuan datang sini bukan nak turun berat. Memang nak belajar pasal nutrisi. Apa tu nutrisi, sebab saya tu tak sakit sana sakit sini. Cuma saya nak tahu apa benda nutrisi yang sebab senaman tak ada banyak sangat pun. Memang pun kita kat rumah kan tak ada nak dululah, tak ada nak senaman-senaman sangat. Cuma kita pentingkan apa kita nak hidang pada keluarga kita. Tu je tujuan saya. Bila hari pertama je saya datang sini saya belajar, coach kata makan tu segenggam nasi dengan lauk bakar-bakar, sayur rebus. Okey, saya ikutlah. Memang saya ikut 11 hari tu sebab nak dapat kesan kan. Tak sangka sebahari saya suruh 2 kilo. Melompat saya patut runtuh. Melompat. Baru 2 kilo dah melompat. Ya, sebab sebelum ni kita nak turun 2 kilo tu tunggu bulan puasa. Wah, tanda-tanda Bila dah tunggu bulan puasa kan, sebulan nak turun 2 kilo. Besok dah naik balik. Esok lusa dah naik balik 2 kilo balik. Lepas tu tak turun-turun dah. Dah umur berapa? Umur 47, 48, 49 kan macam ni. Kan dah pasrah dah. Tak boleh turun berat agaknya. Sebab memang tak gemuk. Tapi kan bila kita dah lebih berat daripada berat ideal kita, macam-macam yang berubah. Hormon berubah. Ceria dulu kan long life badan macam-macam lah. Bersyukur sangatlah kita dapat masuk dapat kenal nutrisi ni. Jomlah kita start topik kita. Dan nak beritahu dulu, tengok Stella beritahu kat situ. Dia kata dia dah turun 24 kg. 24 ke 34? 24 kg Stella. Banyak tu 24. Kalau kata nak tahu macam 24 kg, nak bayangkan mana rupa dia lebih kurang 2,5 kampit beras. Masya Allah, cuba angkat. Bayangkan. Best apa tu? Saya ada sebelah ni nak bawa. Sebab tu lah selalu orang katakan dulu saya tak boleh naik tangga. Dulu tak boleh nak buat exercise. Because you ada extra 2 kampit beras yang you bawa pergi sana sini. Sebab tu badan sakit, lutut sakit, kaki sakit semua. Tapi kan cabaran dah masuk Herbalife ni, ada pula orang cakap, nanti tua-tua kurus tak cantik. Dia kata, ya Allah, nak cantik apa benda kan? Yang pentingnya sihat. Bukannya fikirkan habis nak kena gemuk ke baru cantik macam tu. Tak apalah, suka hati dan cakap apa janji saya selesa dengan badan saya kan. Kita boleh aktif, boleh. Dulu kan nak masak kat dapur pun menangis tau. Tak suka masak, malas, penat-penatnya macam tu semua. Sebab kena berdiri lama ke? Tak, bila kita tu kaki kita pun dah penat kan. Tak boleh gitu. Panas badan kita. So ada juga orang yang ambil Herbalife ni, dia rasa macam suhu badan dia tu tak macam biasa. Bila tempat panas, dia tak rasa terik macam tu. Dia rasa cool je macam tu. Mungkin itulah yang sebabnya masih lagi selesa walaupun cuaca panas. Maksudnya dia seimbangkan hormon lah tu kot. Macam-macam lah. Ya, betul. Hormon. Because lagi satu, lemak kita tak banyak. Betul juga. Betul. Lemak tu dah kurang. Dulu banyak stres kan. Dulu kita
kita akan rasa macam berpeluh-peluh sangat bila cuaca terlalu panas, berpeluh-peluh sangat, you rasa tak selesa, badan tak selesa, dan selalunya pening kepala start dulu. Lagi satu kan, tak minum air. Tak minum air, sehari segelas je minum. Buat apa minum air, tak penting minum air kan. Itu ilmu yang sangat berharga tu, minum air tu. Betul. Kena masuk kelab tu baru tahu. Tapi tak apa, sekarang tak payah masuk kelab. Kita ada online je semua. Siapa kat sini yang dah agak ready dengan air? Yes, saya. Saya punya air. Ya, saya punya air ada bunga telang kat dalam ni. Dia warna biru sikit. So air sangat penting dalam apa sahaja program. Sama ada program tu tengah ambil ubat dengan doktor, kena minum air banyak. Program dekat slimming center ke, kena minum air dengan Hai banyak. Roslina, Assalamualaikum. Okay, and then kalau katalah program dengan you ambil ubat-ubat, bukan ubat, maksudnya suplemen like collagen, apa lagi? Air Apa nama, semuanya adalah air. Kalau you tanya kepada dia punya pakar-pakar dia, maksudnya pengasah dia ke apa ke, dia akan jawab air sangat penting. So, jangan terkejut ikut program kita orang. Pertama adalah yang paling penting air. Siapa macam saya sini? Sediakan satu botol 2 liter. 2 liter ni saya campur timis. Sedap. Siapa nak tahu rasa sedap dia? Jom. Aini Seri Dewi. Ain. Hai. Kampung Ain. Apa khabar? Alamak, siapa pula malu ke? Oh, okey. Mana tak Siapa tahu. pula main ke? Dia dengar ada orang honor kat bawah. Oh, ya ke? Okey. Alright. So, hari ni kita nak mencerita mengenai hidrasi. Yes. Kena minum air banyak ya. Kita nak cerita mengenai hidrasi. Kepentingan Minum air. Okey. So maybe Kak As boleh share dulu berapa liter kena minum air sehari dan bagaimana caranya nak minum air tu. Kak As kurang tahu macam semacam 25 kilogram 1 liter air kot macam tu. Tapi tu Kak As tak kira sangat. Kak As cuma ikut macam mana satu hari minum 2 hingga 3 liter. Itu saja yang tak penting kan. Lepas tu cara Kak As nak bagi boleh minum, sukat dalam botol ni. Ni 2 liter, habis ni 2 liter lah habis minum. Dari pagi sampai pukul berapa? Dari bangun tidur. Elok bangun tidur tu kan memang baguslah. Saya dah terus try minum bangun air. tidur. Sebelum tidur gosok gigi lah. Dah bangun tidur, kita terus minum. Memang tu orang kata tu tips untuk segar sepanjang hari. Bangun tidur minum dulu air kosong, lepas tu dah mandi minum lagi, macam tu nak sembahyang minum lagi. Minum sikit-sikit. Dia takkan rasa terbeban. Betul. Sampai kita nak tidur semula, kita pastikan kita paling-paling habis 2 liter. Tapi paling elok 3 hingga 4 liter lah. Bila dah biasa, bolehlah nanti kita kurangkan sikit. Mula-mula je kita nak praktiskan supaya kita selesa dengan pengambilan air ni. Supaya nanti jadi kebiasaan, kita boleh kurangkan. Bila kita dah biasa, kita tak minum, kita jadi luar biasa. Betul. Okey. Okey. Kita jadi tak selesa. Memang kita nak juga minum air. Okey. So saya nak bagi tips dekat sini. Kalau ada yang kata saya tak pastilah saya kena minum air banyak mana. So betul macam cakap Kak As tadi, sekurang-kurangnya setiap 25 kg berat. Setiap 25 kg berat kena minum lebih kurangnya 1 hingga 2 liter. Okey. So saya suggest senang macam ni dulu sebab kebanyakan orang beratnya 50 kg dan ke atas. Betul tak? Semua orang berat 60, 70, 80. So maksudnya 50 kg dan ke atas. So setiap 50 kg minum 3 liter air. Okey, ingat 3 liter air. Kenapa 3 liter? Okey. 2 liter adalah untuk kita punya organ dalaman. So organ dalaman tu maksudnya untuk pernafasan, untuk penghadaman, untuk kita bercakap, untuk otak kita cergas, perlukan 2 liter air minimum. Yes, 1 liter lagi perlu ekstra sebab kita cuaca kita panas. So kita mungkin mudah tersejat. Kalau kata duduk direct bawah aircon, kena minum air banyak sebab aircon memang dia rasa sejuk tapi sebenarnya aircon mengeringkan badan. Sebab tu ada orang yang dia kata, "Kak, saya susahlah nak turun berat badan." Check balik, kemungkinan anda bekerja dekat tempat direct bawah aircon ataupun balik rumah pun tidur dengan beraircon. So kena check betul-betul. So maksudnya air yang you minum 3 liter tak cukup. Kena minum lebih kalau badan sentiasa tersejat. Especially pula kalau kata orang tu kerap exercise. Kalau kerap exercise lagilah kena tambah lagi lebih kurang dalam 1 liter air kena minum lagi. Because badan kita pun tersejat juga waktu kita exercise.
Dan lagi satu, waktu tidur rupanya badan kita kering pun sebenarnya lebih kurang dalam 1 liter air juga hilang. Kalau you nak perasan, sebab kalau you perasan bila kita bangun pagi, perasan tak badan kita macam melekit-lekit, macam muka peluh melekit, je lah. macam peluh kan? Peluh lah. Sebenarnya badan kita keluar. tersejat. Dan lagi satu, sebab tu kebanyakan kuman-kuman daripada peluh kita banyak melekat pada kita punya tilam, apa semua tu. Sebenarnya Toksin lah. toksik, semua betul. Sebab tu banyak faktor sebenarnya untuk jaga kebersihan pun samalah. Maksudnya lepas minum air banyak, badan kita tersejat. Maksudnya kita punya baju pun akan tarik kita punya macam toksin-toksin yang keluar. Sebab tu waktu tidur sebenarnya lebih kurang 1 liter hilang air daripada badan tanpa kita sedari. Ni dah bangun pagi memang kita akan turun kencing, situ pun dah berapa liter keluar air daripada kita punya badan. Tapi kita nak tekankan sikit lah. Kita semua kena berlatih minum dari sekarang. Betul. Tapi jangan risau lah. Maksudnya masih ada masa. Maksud saya tu nak cerita, kita akan ada kesan kalau kita mula ambil air. Bila kita start minum air banyak, kita akan mula ada kesan. Kesan sampingan. Contohnya macam ni, pening, berdebar-debar, cirit-berit, mual, sakit kepala, ruam. Tapi yang selalu saya jumpa customer saya cakap, dia sakit kepala. Lepas tu ngantuk je juga, nak tidur je. Kenapa macam tu? Tu semua sebab badan nak adjust lah, Tapi kan ada kawan tu saya kata, dia belagak jugalah. Kita kata, kau minum air banyak. Aku minum air banyak dah, dia kata. Tu kan, esok tu punya dalam diam dia ikut kat cakap kita. Dia try minum air banyak. Dia kata apa? Kenapa ni? Kejap nak kencing. Sorry lah cakap kan, tapi memang tu betul. Kejap 2 minit nak kita tandas. Kau ni kena sampai orang komplain lah. Kau ni betul ke tak betul? 2 minit nak tandas. Kau cakap dalam hati. Itulah, itu aku kata minum air banyak, kau kata dia minum banyak. Sekarang menunjukkan memang betul kau tak minum air banyak dulu. Bila start kau minum air banyak, kau tengok apa dia punya tindak balas badan kan. Pertama yang dia kerap ketandas, yang kedua dia sakit kepala, yang ketiga dia ngantuk. Memang macam tu, saya pun alami jugalah. Memang rasa nak tidur, bawa lah tidur sebab badan perlu rehat sebenarnya. Tapi sekarang dia dah dapat kesan yang bagus. Dia kata dia bersyukur lah, terima kasih ajar dia minum air banyak macam mana. Saya kata yelah, kena tahan lah. Itu proses mula-mula memang macam tu. Dalam lama dia juga selesa. Dan dia pun dapat turun berat badan juga dengan cara makan yang betul lah. Dia dapat lebih aktif sekarang, lebih sihat badan dia. Semua sebab air tau. Air penting. Dan kalau dalam proses turunkan berat badan, kalau siapa yang rasa permulaan proses turun berat badan, you jadi lagi kerap lapar. Sebenarnya orang yang turunkan berat badan, permulaan badan you akan mula detox. Tadi kerap kencing kan? Dia kerap kencing, dia kerap buang air besar. So air hilang daripada badan. So lepas tu dia akan rasa macam lapar lagi. Sebenarnya badan you bagi signal perlukan air, bukan lapar. So hati-hati dengan benda tu. So pastikan sebelum you rasa macam you nak makan, minum air dulu. Lepas tu baru kita Hi Joyce. Hi Joyce. Kawan MCIP. Okay. Hi Joyce. Fine, thank you. Okay, so pastikan you cukup air. Bila you cukup air, baru you rasa macam kenyang. You takkan rasa macam lapar sangat-sangat lagi. Okay. So apa lagi topik? Okay, tadi Kak As kata tadi ada orang dia akan rasa macam pening-pening sikit. Dia rasa mengantuk ada walaupun dah minum air banyak. Okay, itu adalah proses badan you tengah ada proses detox. Dia buang toksin daripada badan. Sabar. Betul. Bertabarlah. Ada orang tanya berapa lama benda ni? Selalunya dalam tempoh seminggu 2 minggu permulaan diet sihat. Sebab badan you nak buang toksin. So you akan kerap buang air besar, mengantuk sekejap, rasa lemah. Sebab badan tu baru nak bekerja balik untuk buang tu. Dia akan kerja keras, so you akan rasa lemah, macam penat, macam mengantuk sikit. So insyaAllah selepas seminggu 2 minggu you dah okey, you akan rasa badan lagi selesa, lagi cergas. Macam Kak Ah kata tadi, nak melompat tinggi pun boleh. Okay, so ada lagi tak mengenai air? Okay, lagi satu, air penting. Air apa yang tak boleh minum kalau waktu kita diet? Gula lah, air manis. Betul. Senang je soalan tu. Senang je soalan tu. So remember ya, air kosong, 0 kalori. Tapi kalau kata air manis,
sangat tinggi kalori. Contoh apa ya? Kalau teh tarik tinggi kalori. mungkin dekat 100 kalori. Kalau teh tarik saja. Belum lagi Nescafe yang ada susu tin, belum lagi blended mocha, whip semua tu. Yang itu almost dekat 1000 kalori pun boleh capai, sebab yang itu sangat tinggi kalori, sebab dia ada susu lah, dia ada apalah kan, krim lah segala dalam tu. Okey. Ada apa lagi nak share? So ada siapa-siapa lagi nak tanya tak mengenai air? Cuba hantar mesej kat dalam tu. Siapa-siapa lagi nak tahu mengenai air? Ada yang kata macam, "Wei, air boleh menyebabkan nanti buah pinggang aku ni." Ada tak? Ada tak orang cakap macam tu? Air kena minum banyak, kecuali Betul. yang doktor kata tak boleh. Tak boleh. Ada penyakit tertentu kan yang tak boleh minum air banyak. Itu kena atas nasihat doktor lah. Tapi memang kena minum air banyak. Kalau kita minum air banyak, masuk hospital je jawapannya minum air. Masuk air juga, sakit pun masuk air. Betul. Ada siapa-siapa nak tanya tak mengenai air? Macam Kak Acik cakap tadi, memang betul. Kita akan nasihatkan seseorang dalam kita punya kelab. Jumlah air yang dia minum bergantung pada keadaan badan dia. Kalau doktor kata dia ada masalah buah pinggang, tak boleh minum air banyak, kita akan ajar dia untuk minum air ikut kepada keperluan badan dia. Contoh ada orang hanya boleh minum 1 gelas ini sahaja sehari. Bayangkan, kesian kan? Kenapa? Okey, ada orang tanya kenapa benda ni boleh terjadi, orang jadi macam tu. Sebab dulu dia tak minum air banyak. Sebab tu bila buah pinggang dia sudah jadi keras, jam, dia dah tak boleh terima air banyak dah. Hanya boleh 500 ml sahaja sehari. Itu yang menyebabkan selalunya orang boleh kena batu karang. Boleh kena batu karang, boleh kena gout. Kalau tak minum air banyak ni, apa lagi? Batu karang, gout. Ada orang cakap minum air baru sakit lutut. Tak ada salah. So kena ingat lutut kita gini, ini kaki kita kan dia bergerak gitu-gitu kan. So dia perlukan satu gel dekat tengah-tengah ni. Batu karang. Ada orang cakap minum air batu. Batu. Sejuk. Sebenarnya itu sebenar. Air sejuk dengan air panas. Apa beza dia? Okey. So kita nak cerita mengenai air sejuk dengan air panas. Okey, saya sambung sikit dulu mengenai kita punya joint ataupun kita punya sendi-sendi. Sendi kita ni sebenarnya bukan tulang gitu-gitu je. Dia ada satu lapisan sabutan sel yang lembut yang memastikan kita tak ada rasa sakit bila kita berjalan. So dia perlukan air untuk sentiasa lembut. So bila lembut, bila you jalan, lutut you tak sakit. Yang ini pun siku-siku you tak sakit. Apa lagi? Sendi-sendi kita tak sakit. Sebab tu air kena minum banyak daripada sekarang untuk pastikan sel badan sentiasa lembut. Samping pengambilan nutrisi, betul lah. Air yang utama. Betul. So bila sel lembut, air membuatkan dia sentiasa lembut, barulah zat boleh masuk dalam sel. Jadi ibarat macam kereta. Kereta ke apa ke, kalau tak letak minyak kan berkarat semua, macam mana nak jalan laju, macam tu lah sistem badan kita. Lagi kejap ya Cik Medania, saya nak cakap satu lagi. Nak bagi tahu yang apa nama tu, badan kita ni sebenarnya 70% liquid. Banyak tu. Kalau kita tak bagi air, macam mana kesian badan kita. Kita melabur untuk badan kita sendiri, bukan pada orang lain. Jawab soalan Cik Medan. Apa dia kata apa? Minum air batu, sakit lutut. Tak, itu mitos juga. Sebenarnya air sejuk boleh meningkatkan kita punya metabolik badan. Boleh meningkatkan metabolik badan. Dan air panas pula boleh melancarkan kita punya aliran darah dengan lebih baik. Tahu tak macam mana sejuk meningkatkan metabolik badan? Dia umpama macam ni, suhu dia sejuk masuk dalam badan. So kita punya lemak ke apa ke akan cuba menetralkan balik suhu air. Dia kerja lah. Sebab tu metabolik you meningkat. Lah. So maksudnya air sejuk dengan air panas, dua-dua bagus minum. Yang tak bagus adalah air tu kalau manis. Maknanya air tak salah tau. Sama macam nasi juga. Nasi tak salah, air tak salah. Salah ni kita tak mengamalkan pengambilan air betul dari dulu. So tiba-tiba dah ada penyakit, baru nak minum air batu ke apa ke, salahkan air macam nasi lah. Nanti macam Cik Medan boleh check balik dengan siapa yang beritahu Cik Medan tu. Kadang-kadang bukan air batu, mungkin air manis batu. Betul kan?
So kadang air manis tu sebenarnya akan trigger balik kita punya sel. Sebab dia manis, dia karbon. Sebab ingat karbon, benda manis ni boleh menyebabkan sel you jadi keradangan. Maksud keradangan tu maksudnya dia meradang. Kalau ayat bahasa Inggerisnya inflammation. Pandai, okey. Bahasa Inggerisnya disebut inflammation, bahasa Melayu disebut keradangan. So bayangkan bila dia meradang, dia akan sakitlah. Perut bila makan benda tak elok dia meradang, dia sakitlah. Itu maksudnya keradangan. Dia macam mana? Macam orang temper, macam orang pandai barang juga ya. Awak tengok badan kita pun pandai barang, cuma kita tak masukkan dia dalam bahasa macam mana bahasa badan kita ingat. Rupanya samanya badan kita dengan pemikiran kita tu sama-sama dia punya. Betul Cik Medan. Biasanya memang orang tua yang biasa cakap macam tu sebab kita kena ingat badan kita ni pun ada faktor aging. Lagipun kan itu coach cakap maksud saya taklah kata orang tua semua suka minum kopi. Kopi tu pun mengeringkan badan. So bila dia tengok habit dia. Habit dia juga. Tengok habit dia yang lama ni. Kalau kata jenis habit dia suka minum kopi banyak, teh tarik banyak, makan benda yang manis, kuih semua tu, sebab tu dia senang kena sakit lutut apa semua. Sebab kalau ikutkan dekat dalam kelab, kita ada kelab-kelab member juga yang umur 70 lebih. Alhamdulillah memang nampak sihat. Bila saya tanya dia kata susu dia tak minum, susu tin especially dia tak minum. Mak Kak Az kan, Mak Kak Az kenapa sihat sampai sekarang? Umur dia berapa Kak Az? 70 berapa, 8 ke macam tu. Tapi dulu kita kat kampung kan kita kata, mak ni apa? Semua tak makan. Susu, pekat manis tak ambil. Makannya nak yang bening-bening macam tu. Rupanya sampai sekarang ada sihat tu lah rahsia dia. Kalau kita buat biskut raya kan, dia rasa macam ada butter, susu-susu tu dia tak nak. Tapi sekarang ni anak-anak dah racun dia lah, dah ajar anak-anak kan. Tapi dia makan sikit-sikit. Dulu sambal belacan pun dia tak makan tau. Walaupun kita orang Melaka, tak makan sambal belacan. Baru kau tahu kenapa dia sihat. Kan pembuatan belacan peram-peram tu semua kan tak berapa bagus kan. Betul. Nabi pun pesan rupanya kita jangan makan benda yang peram. Makan fresh dia kan. Walaupun kami ni taklah sederhana biasa tapi alhamdulillah dia sihat sampai sekarang. Kesian dia kat rumah PKP sekarang tinggal seseorang tapi dia kata tak apa, mak faham. Dia kata mak faham PKP ni orang tak boleh balik. So mak tak adalah macam terasa hati kenapa anak tak balik sampai nyampur PKP sikit. Lepas tu dia tak kisah, dia kata maksudnya dia tinggal seorang walaupun umur dia 70 lebih, dia masih boleh bawa diri dia. Boleh buat kerja seorang. Cuma dia kata baru ni telefon dia kata dia beli teh. Dia kata mak minum air manis ke? Dia kata tak, aku minum air masak je. Dia kata tapi dia ada beli teh apa? Teh kotak bunga tu. Allah, baru teringat. Baru teringat dulu pernah bagi dia teh guarana macam tu kan. Lepas tu tak teringat kita ada bagi dia teh halia. So dia kata yang tu dia kata sedap lah teh halia tu, bagi dia segar. Teh halia Herbalife. Teh halia Herbalife. Teh mix Herbalife. Macam dari kita campur. Yang honey ginger. Tapi ni peach. So dia dah request yang tu. Hari tu memang nak order. Hari ni nak post. Sekejap lagi nak post. Tengok orang sayang mak ayah kena bagi dia Herbalife Nutrition. Mak pun suka tau. Mak pun suka. Tak berniat pun mak nak turunkan berat badan. Cuma tapi dia rasa segar, fresh semua. Alhamdulillah. Lepas tolong mak. Betul. Betul. So Joyce kata kat situ, dia kata orang dulu tak ada ilmu nutrition. Ya betul. Tak pandai. Sekarang kita sebagai anak, kita belajar melalui ilmu nutrition, kita boleh share dengan mak ayah kita. Ada lagi coach, ada orang kata air tak kata dia tak minum tahlil. Ada tahlil. Cik Medan kata ada orang katakan dia tak minum air selain air kopi je. Tak boleh, kena minum air kosong. Ingat tadi terlalu banyak makanan ataupun minuman yang manis bergula boleh menyebabkan kita punya badan akan jadi acidic. Acidic tu berasid. Bila berasid itu yang sendi-sendi jadi sakit. Itu yang jadi gout. Betul. So kenalah pastikan kena minum air kosong. Kalau nak juga boleh, tak ada masalah, segelas, tapi mesti bilas dengan air kosong. Mesti bilas dengan air kosong. Bila ni live. Dah lama dah Dr. Lin live. Ini first time Kak Az live daripada dia punya Facebook. Ini semangat semua dari Dr. Helin, Coach Nutrition Online, Nutrition Club Online. So hari ni sebenarnya kita bercerita topik mengenai kepentingan air.
kenapa kena minum air. So ramai orang salah faham mengenai kepentingan air. Diorang ingat air tu nanti boleh gemuk air. Itu pun salah juga. Kalau nak kurus kena minum banyak air barulah boleh turun kita punya gemuk air. Kalau nak tahu gemuk air tu macam mana, you akan pegang badan lembek. Dia rasa besar tapi dia lembek-lembek. Dekat pinggang you akan rasa ada tayar kat tengah-tengah. Itu kebanyakannya orang begitu adalah gemuk air. Nanti kan orang yang gemuk air ni bila dia start to lose weight, dia akan ada kat sini. Jangan sampai sini pun kali. Sini lambai, sini pun lambai-lambai juga. Kan? So untuk yang tu nanti kita akan cerita next adalah mengenai protein. Yes. Tajuk yang tak faham dulu. Yes, sebab orang kata macam tak nak lah lose weight, nanti badan saya lembek. Betul. Nanti kurus sangat. Itu sebenarnya kena ikut coach yang betul. Dia akan ajar cara untuk lose weight tapi you firm. Dan kena tahu protein tu. Seperti ni 50 tahun. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Amin. Maksudnya kan, protein dulu saya pun tak masuk tajuk protein pula. Protein tu pun ada banyak jenis. Kita ingat kan makan ayam, makan lauk tu dah cukup protein. Sebenarnya itu protein makro. Dia lambat serap dalam badan kita. Nantilah cerita tajuk protein tu sekarang macam campur aduk kan dalam ni kan. Kita cerita air je dulu hari ni. Betul. Okey, siap nak belajar. Intro. Nak belajar kat Tim dan kat Asmira dah. Tapi tujuan Kenapa Cik Medan? Cik Medan macam tu ke? Cik. Saya tu coach katanya. Okey. Siap Dr. Lin, siap nak belajar. Okay, so kita dah cerita mengenai topik air hari ni. So alhamdulillah, thank you pada semua yang sudi tunggu sampai akhir. So insyaAllah nanti kita akan buat benda ni konsisten. Konsisten insyaAllah. Senang sehari ke. Nak ajak orang sihat, nak dakwah orang kan. Kena konsisten kan. Betul. Mai dah datang MNG. MNG is My Nutrition Garden. So siapa yang ada kawan-kawan, kita masih lagi boleh terima orang datang walaupun sekarang musim PKP. Of course saya akan ajar dia punya standard SOP lah. So melalui appointment boleh call dengan Kak As. Kalau nak jumpa one to one, kita akan buatkan free analisa kesihatan percuma. Free ya. Kalau dekat luar you guna analisa tu rasanya mungkin beratus-ratus ringgit. Sebab ini memang special punya analisa. Kita akan buat satu pengiraan kalori. Kita panggil magic number. So daripada magic number, you akan tahu berapa jumlah you kena makan sehari dan lagi senang turun berat badan. Betul. Nanti kalau kata tak puasa, saya boleh bagi sampel. Boleh rasa nutrisi ni yang penting dia sedap. So hari ni kita ada berapa promosi hari ni? Tadi pertama apa? Yang kedua datang kelab. Kita ada analisa kesihatan percuma. Kita buat magic number. Dan kita pergi sampel. Tapi rupanya sekarang ni kita punya program kita ada buat online NC. Kami nak jemput semua ni pergi ke online NC kami. Kami ada 3 hari percuma tau. Betul. Tak payah susah-susah duduk rumah tengok je tu. Nanti info datang. Dan okay, so siapa dia minum berapa banyak sehari kau coba. Aku nak tanya ada Dr. Lin nak tanya. Tadi kita dah jawab. Minum kena 3 liter air sehari. Setiap 50 kg kena ada 3 liter air sehari. Okay, so sekarang ni saya pasti mesti anda teruja nak datang kelab. Tapi banyak halangan SOP. So kita tak boleh terima lebih daripada 10 orang dekat dalam satu masa. Kelab ni boleh terima 10 tapi tak boleh lebih. Tapi kalau kata saya nak join lah dengan suasana kelab yang maybe best. Kita ada orang tolong, community tolong. Kita ada buat 3 hari preview ya. Maksudnya you nak tengok dulu. Yang terdekat adalah 5, 6, 7 Jun. This week. Jumaat, Sabtu, Ahad. Free hanya di rumah melalui WhatsApp group. Just tinggalkan nombor telefon. Betul. Kalau suka kat saya, cari saya. Jangan lupa saya. Okay, so kita orang akan ajar
dalam masa serius. dalam masa 3 hari kita tak akan ambil banyak masa. Kita ambil dalam sejam, kita akan bagi banyak maklumat kenapa kena diet, macam mana diet yang betul, apa yang berlaku menyebabkan diet kita jadi tak betul, apa menyebabkan naik berat badan, kita akan share. Mungkin dalam sejam atau 2 jam aja tempoh kita ambil dalam WhatsApp group, kita tak akan ganggu betul. Just a preview. Kalau tak nak, lepas tu tak suka, no problem. Yang penting anda tahu lepas 3 hari grup ditutup lah. Ya, betul. Okey. Tapi kalau suka, memang sudah ada niat untuk turunkan berat, untuk sihat, ya, boleh join. Kita ada 21 hari monitoring group. Kita panggil Kelab Nutrisi Online. Garanti murah dan berkualiti. Garanti. Betul. Awak dia buat kira-kira kalau tak percaya lah. Betul. Dan kita akan dapat ada ramai coach yang akan tolong monitor. Yang bertahun-tahun pengalaman. Betul. Akan tolong kita. Saya suka dengan coach nutrisi sebab kalau kita jumpa doktor kata minum air. Kita balik kita minum segelas, minum air juga. Tapi kalau dengan coach nutrisi, dia ajar kita macam mana kita kena minum, kenapa kita kena minum. So yang penting, bila kita tahu kenapa kita kena, why, kita kena bermula dengan why. Kita tak boleh mula dengan what, how. Kita kena why nak minum. Why itu yang menjadi kita punya magic kita punya inspirasi kita untuk kita kuat semangat nak buat. Kita dah tahu why kita kena minum, so kita mesti minum. Macam tu. Sama je kat mana-mana kan cakap pasal agama kan. Why kena sembahyang? Why kena macam tu lah. Betul. Okay. So itu sahaja sharing daripada kami daripada live daripada Kak Asmira punya Facebook page. Lokasi kami adalah di My Nutrition Garden. Kasih Melon. Kawan. Ya kawan. Kak Kasih Melon nanti boleh tengok daripada awal. Hari ni kita sharing buat mengenai air. Kita ada buat promosi preview 3 hari percuma untuk tahu diet sihat. PM sekarang. So siapa yang nak result yang begini. Okey. Siapa lagi saya boleh nak tunjuk lagi result yang sangat-sangat best, sangat-sangat best. Sebab kan dalam Herbalife ni, dalam nutrition ni target KAS. Target KAS umur 50 tapi masih boleh kekal aktif. Berbeza dengan target orang lain. Orang lain kadang-kadang dia nak target tarik budak-budak muda yang badan besar nak jadi slim macam tu. Tapi KAS sangat hargai umur usia 50 masih boleh hiking, masih boleh gembira, masih boleh menggembirakan orang macam tu. Tak payah tunggu orang gembirakan kita gembirakan orang. Jadi kita pun jadi gembira. Macam itulah KAS punya tujuan. Bukan nak orang kata 50 tu nak kurus lagi, nak slim, nak apa tu melaram ke apa, tak. Yang pentingnya kita nak dapat kesihatan kita. Umur 50 bukan senang nak apa? Nak ikut. Nak apa? Umur 50 bukan senang nak maintain ke? Bukan nak maintain. Nak tak lengur-lengur. Tak merungut. Tak perlu kita nak bayar mahal-mahal. Ni kan orang kata pelaburan seumur hidup. Bukan kita nak melabur 1000 ke tak. Yang penting kita tahu ilmu dia yang penting. Online je senang. Coach sambung coach. Okay, alright. So itu saja kita punya sharing hari ni. So thank you so much. So hari ni kita cerita mengenai air. Kalau nak tahu lagi apa lagi best punya topik daripada kelab yang kami selalu kongsi, so nanti boleh nantikan Kak As punya Facebook live. Maybe kita buat seminggu sekali InsyaAllah kita akan buat seminggu sekali. Kita akan share apa saja topik yang kita selalu seminggu share. Seminggu sekali lambat sangat lah. Selang sehari pun boleh. Selang sehari. Tengok sehari, tadi kan punya dia malu-malu. Sekarang kan tapi kan sebab kita dah faham, kita tahu apa kita punya mission kan. Kita tak payah tulis lah semua. Why? Cik Madam kata dia nak beli seluar saiz 36. Yang saiz 40 dah longgar dah jatuh. Cik Medan ni sebenarnya baru je ikut program. Cik Medan adalah hasil daripada kita punya online nutrition club yang kita panggil program. So tak pernah jumpa lagi personally daripada Melaka, hanya melalui WhatsApp group. Kita monitor dia, makan dia apa semua tu. The best thing about ni adalah dia pun sama-sama juga share cara masak dia yang sihat-sihat dia. Sangat bagus ikut cakap coach. Sebab tu dia berjaya turun 25 kg. Banyak betul percaya je. Dia betul kan macam mana berturun banyak sangat tu Cik Medan. Jangan tipu Cik Medan. Jangan tipu Cik Medan.
Nanti mungkin one day saya boleh tunjuk gambar dia. 25 kg ya? 25 kg. Baru sebulan lebih tu. Ya, sebulan setengah. Sebulan 15 hari. Sebulan setengah lah. Betul, sebulan setengah. 25 kg. Ya, betul 25 Amazing, kg. amazing, amazing. Sebab tu baju dia banyak dah longgar. Itu saja ke? Cimran nampak lebih muda tahu sekarang. Mana gambar tak ada gambar Cimran. Nanti kita share gambar. Nanti kita Cimran. share. So next round kita akan share mana-mana customer kita yang berjaya turun melalui online nutrition club. Seriously kita akan share banyak daripada online nutrition club, macam mana dia orang dapat result yang paling best. Okay? Alright. So hopefully kita akan jumpa lagi next live. Thank you Kak As. Thank you. Sebab datang. Thank you kan. Jumpa lagi. Show sendiri. Tutup. Okay. So thank you so much. Thank you. Ya, so sambung minum air banyak hari ni. Belajar. So boleh kalau kata dah start mula minum, dapat apa ilmu yang kita share hari ni, mungkin boleh tag kita orang. Okay? Alright. Okay. Thank you so much. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bye.